Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amran Syed Basman. Okay, hari ini saya akan membentangkan ataupun menceritakan sikit tentang projek yang saya ingin ceritakan kepada anda, iaitu yang pertamanya sekali ialah tajuk kajian yang dibuat oleh siasatan dalaman, di mana siasatan dalaman adalah proses siasatan dalaman domestik inquiry yang dilancarkan apabila majikan perlu menentukan sama ada pekerja melakukan sesuatu atau beberapa tindakan salah laku semasa bekerja di bawah Akta 14 Akta Pekerjaan Malaysia 1955, di mana majikan mempunyai kewajipan undang-undang untuk melakukan siasatan sewajarnya bagi memastikan sama ada pekerja tertuduh bersalah melakukan salah laku sebelum mereka boleh memberhentikan atau menjatuhkan hukuman berat kepada atas pekerja itu sendiri yang melakukan salah laku semasa bekerja. Okey, yang keduanya ialah definisi. Okey, definisi ni ialah siasatan dalaman adalah bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja ini diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku itu dilaporkan atau ditulis secara nyata untuk diberikan kepada pekerja yang melanggar ataupun mempunyai salah laku semasa bekerja. Sekiranya pekerja memfailkan kes terhadap majikan mereka kerana pemecatan yang salah atau tidak adil, hakim pasti akan memeriksa siasatan dalaman untuk membuktikan bahawa tindakan majikan itu adil dan sewajarnya untuk dilakukan ataupun melakukan pemecatan dan pembuangan kerja dan sebagainya lah. Okey, namun meski pelancaran siasatan dalaman dijelaskan sebagai kewajipan berkanun di bawah Undang-Undang Pekerjaan 1955, undang-undang tersebut tidak menentukan bagaimana sesuatu inquiry harus dijalankan dan apa yang dianggap sebagai siasatan wajar yang memenuhi keperluan di bawah undang-undang. Oleh itu, terdapat skop taksiran yang luas mengenai bagaimana siasatan dalaman dijalankan dan biasanya bergantung pada keadaan tertentu dan keseriusan salah laku pekerja tersebut. Okey, yang poin ketiganya adalah kepentingan siasatan dalaman. Kepentingan siasatan dalaman ini sebagaimana yang kita semua tahu ataupun sebagaimana yang sedia maklum, kepentingan siasatan dalaman ialah tiada peruntukan khusus tentang bagaimana proses sesuatu siasatan dalaman perlu diadakan. Dan perkara yang paling utama yang akan diperhatikan oleh mahkamah di dalam menilai sesuatu siasatan dalaman adalah sama ada proses dijalankan mengikut tertib dan pengaplikasian prinsip keadilan asasi yang membawa maksud dalam bahasa Inggerisnya rule of natural justice. Okey, itu poin ketiga. Yang keempatnya ialah tata cara dan proses siasatan dalaman. Okey, di mana tata cara dan proses siasatan dalaman ini ialah aduan tentang sesuatu salah laku dan penubuhan tribunal penyiasatan yang akan menyiasat aduan salah laku tersebut. Yang ketiganya ialah sekiranya aduan tersebut mempunyai asas, pengeluaran surat tunjuk sebab akan dibuat di mana ia mengandungi butir-butir kaki tangan, dakwaan yang jelas, rujukan klausa dasar atau peraturan, tempoh masa menjawab dan sebagainya. Itu semua dikirakan tata cara dan proses untuk kita melakukan sebagainya lah. Dan seterusnya ialah sekiranya jawapan tunjuk surat sebab tidak memuaskan, syarikat boleh bersedia untuk menjalani sesi siasatan dalaman dengan melantik panel siasatan dalaman yang di antara lainnya atau sebagai contohnya ialah maknanya panel tidak boleh terlibat dengan tribunal penyiasatan, panel boleh berlaku secara adil dalam membuat keputusan dan sebagainya. Dan poin yang ketiganya, tidak mempunyai pengetahuan awal tentang pertuduhan tersebut. Dia tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai info tentang siasatan yang dia ingin buat lah. Okey, poin yang keempat ialah boleh mendasarkan keputusan sama ada bergantung kepada bukti yang diperolehi atau proses siasatan dalaman. Okey, itu untuk proses dan tata cara. Seterusnya ialah proses mahkamah sebagai panduan, di mana
Proses ini mempunyai kaki tangan yang disiasat tersebut perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk membela diri dan tidak boleh dianggap sebagai bersalah sehingga dibuktikan dan sebaliknya. Dalam bahasa Inggeris dia berkata innocent until proven guilty. Okey, yang keduanya ialah majikan bukan saja perlu mengamalkan keadilan, malah perlu memperlihatkan bahawa keadilan itu diamalkan. Okey, fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman. Fungsinya ialah asas utama kepada sesuatu siasatan yang boleh kita ambil ialah pihak majikan dan kaki tangan yang disiasat. Kedua-duanya diberikan hak untuk mengemukakan bukti dan hujah, lebih lagi kepada kaki tangan tersebut. Okey, kita berikan hujahan ataupun kita berikan dia kelonggaran untuk mengemukakan atau mencari bukti untuk membela diri masing-masing lah. Okey, poin yang keduanya, apabila majikan membuat keputusan untuk mengadakan sesuatu siasatan dalaman adalah apabila jawapan kepada surat tunjuk sebab yang diberikan oleh kaki tangan tersebut dianggap tidak memuaskan. Poin seterusnya, untuk memberikan bukti hujah menyokong dakwaan ke atas kaki tangan tersebut, maka kebiasaannya majikan akan melantik seorang pegawai pendakwa. Pegawai pendakwa akan berfungsi untuk menunjukkan bahawa kesalahan tata tertib itu berlaku dan akan membawa bukti dari segi saksi dan dokumen untuk membuktikan hujahnya. Okey, seterusnya, sama ada bukti yang diberikan oleh pegawai pendakwa itu kuat atau tidak. Sebaliknya, keputusan penilaian itu tetap kepada ketua panel ataupun kepada panel yang berhak menolak bukti-bukti yang diberikan oleh pegawai pendakwa sekiranya panel mendapat bukti yang diberikan tidak mencukupi, longgar atau tidak tepat. Okey, kesimpulan daripada siasatan dalaman ni yang kita boleh ambil adalah, yang pertamanya adalah penting kepada para pekerja dalam membuktikan bahawa mereka tidak melakukan kesalahan yang diberikan tuduhan kepadanya. Dengan adanya siasatan dalaman, tertuduh boleh mengemukakan segala bukti-bukti yang beliau tidak bersalah atau untuk membela diri masing-masing. Dengan demikian, pihak majikan adalah bertanggungjawab dalam mengendalikan para pekerjanya dengan baik dan bertanggungjawab agar para pekerja kurang melakukan kesalahan, dan siasatan dalaman untuk dapat siasatan ini untuk dapat dielakkan lagi. Okey, para pekerja perlu menjalankan tanggungjawab mereka dari amanah dan jujur agar dapat membantu organisasi meningkatkan produktiviti organisasi. Okey, sekian daripada saya untuk siasatan dalaman. Sekian, terima kasih.